الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. Kedulapan iradah. Artinya, arti iradah kehendak. Dan makna kehendak di sini bahawasanya berlaku tiap-tiap suatu itu dengan sengajanya Ta'ala dan dengan rintahnya Ta'ala. Tiada makna kehendak itu berhajat seperti barang yang terkadang diwahamkan tu sepatut apa dah. Diwahamkan dia barang kerana berhajat itu mustahil atasnya Ta'ala. Kedulapan yang ke-8 lah. Kedulapan ataupun setengah baca ke-28. Makna dianya yang ke-8. Yang ke-8 itu iradah. Ialah iradah. Jadi yang ke-8 daripada sifat-sifat Allah Ta'ala yang mesti sungguh baginya, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf beriktikadkan ada dia pada zat. Ada dia pada zat. Ada sengati. Adanya zat tu tak adanya sifat iradah ni ada sengati pada zat Allah Ta'ala. Kena iktikad lagu tu. Ya dah. Bukan setakat sungguh, ada pula. Jelas dah? Ada pula sifat iradah ni pada zat Allah Ta'ala. Ada sengati. Tu yang ke-8. Yang ke-8 lah, nama dia iradah. Artinya, arti iradah ni kehendak. Sini ni nak dengan makna ismi lah. Nak dengan makna ismi. Baik. Ibarat ni bila musannif kata maknanya ataupun artinya tadi tu ialah kehendak. Lepas tu disebut pula dan makna kehendak. Kita maklum dah, orang yang mengaji maklumlah kehendak situ tu nak dengan makna ismi. Dan makna kehendak tu jadi mutabadirnya kehendak yang kedua tu ismi juga. Jawab dia padahal tidak. Kehendak yang kedua, yakni selepas daripada makna tu, nak dengan makna masdari. Ya tak? Jadi kehendak yang mula-mula tu maknanya ismi. Maknanya apa? Berkehendak. Yang nombor 2 tu nak dengan makna masdari. Itulah yang kita panggil dan terjemah dengan berkehendak. Jelas dah? Maka tak dapat tidak dulu kita terjemah. Muat lagi tak? Muat dah. Muat. Maka tak dapat tidak dulu kita nampak bahawasanya iradah tu sendiri. Iradah ni ana hurai dulu seperti mana biasa. Ka'adatina lepas tu nak kata maksud 3 makna tu. Setengah orang tu dia biasa dengan benar dah lah. Dia boleh hurai dah. Kita maklum iradah ni ada 3 makna. Jadi gitu. Ada 3 makna. Pertama, kita sebut iradah dan kita nak dia tu tadi sebagai sifat. Yang kedua, kita sebut iradah, kita nak dengan makna dia tu ta'alluq. Yang ketiga, kita sebut iradah, kita nak dia dengan makna muta'allaq. Boleh? Baik. Maka
telah kita maklum juga dah bahawasanya iradah yang kita nak dengan makna sifat ni, yang kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradah. Sifat iradah tu ada sengoti pada zat Allah Ta'ala. Maka iradah ketika itu dia dengan makna ismi. Betul tak? Iradah kalau kita nak dengan makna ta'alluq, yang kita terjemah dengan menentukan tu. Tahu? Yang kita terjemah dengan menentukan, berkehendak tu. Pada setengah-setengah terjemahan ikutlah. Maka iradah ketika tu kita nak dengan makna ta'al. Dan ketika itu, yakni ketika iradah kita nak dengan makna ta'alluq, dia adalah dengan makna masdari. Boleh? Iradah juga boleh nak dengan makna muta'allaq. Dan kita maklum dah, muta'allaq dalam masalah sifat iradah, perbincangan sifat iradah ni, dia adalah mumkinat. Kita tulis mumkinat dulu. Jangan gaduh tulis jami'il mumkinat. Sebab nak tafsil budak pada ta'alluq tu. Itu cara mengajar. Baik. Maka ketika itu, yakni ketika iradah nak dengan makna muta'allaq. Jelas Maka dia nak dengan makna ma hasala bil masdar. Ataupun dalam kitab Arab kita sebut juga dengan al-mahsulu bil masdar. Hak tu lah ya. Kita pendek sikit lah. Al-mahsulu bihi ay bil masdar. Jelas? Hak tu lah. Maka kita kena tambah dulu, kita kena wicegat dulu kata nombor satu, hakikat tiap-tiap ni berbeza. Yang ni kita tak boleh kata sifat tu tadi ialah diri ta'alluq. Kita tak boleh kata ta'alluq tu muta'allaq. Seperti mana kita tak boleh kata muta'allaq tu tadi adalah sifat. Tiga ni tadi adalah tiga hakikat yang berbeza. Dia sabit. Kalau hak ni sabit siapa tangga ada. Kalau hak ni dia sungguh. Kalau hak ni boleh jadi ada, boleh jadi sungguh. Boleh jadi tak ada. Boleh jadi tak. Moga benda mungkin tak. Dan kita akan tengok hari ni perbahasan bahawasanya Allah Ta'ala ni dia buat pada kita hatta benda kita fikir. Hatta benda khawatir kita tu pun Allah Ta'ala buat. Ada ke tak dia? Ada tak pada kharij? Benda kita fikir tu ada tak pada kharij? Tak ada. Jelas Benda tak ada. Baik. Maka kita kena nampak hakikat tiga-tiga ni tadi. Yakni sifat, ta'alluq, muta'allaq adalah apa? Haqaiqu mukhtalifah. Betul? Hakikatnya berbeza. Betul? Tak kira lah kita terjemah dengan terjemah yang sama sekalipun tiga-tiga ni, kita cerak kata dia tu berbeza. Faham tak? Kita tak boleh kata dan kita tidak kata dia tu sama. Adakah bila kita tengok ulama kita terjemah, macam sini Syekh Ahmad sore-sore, dia katakan ke-8, mana tadi? Mana ke-8? Atas tu. Ke-8 iradah. Erti iradah tu kehendak. Dan makna kehendak ana cerita dah tadi. Kehendak yang mula-mula Syekh Ahmad sebut tu nak dengan makna ismi. Yang ni siapa kalau ismi? Sifat ke ta'alluq ke muta'allaq? Sifat. Lepas tu kehendak yang kedua tu nak dengan makna masdari. Kalau masdari sifat ta'alluq ke muta'allaq? Ta'alluq. Tentu-tentu dah kita tak boleh kata kehendak yang mula-mula dengan kehendak yang nombor dua tu sama. Sebab apa? Sama ada hakikat sifat dengan ta'alluq? Tak sama. Sifat tu sifat, ta'alluq tu ta'alluq. Jelas tak tu? Nampak tak? Maka pahas sini terjemah ni tadi dia mari setelah daripada kita faham nampak dulu sifat tu gapo, ta'alluq tu gapo, muta'allaq tu gapo. Sehingga apa pun terjemahan kepada dia, kita tidak akan kata dia sama. Walaupun lafaz dia sama. Dia macam masalah kita ni kalau tanya kita, demo ada kehendak? Demo ada kehendak tak? Ada, kita kata. Maknanya demo ada iradah. Allah Ta'ala ada kehendak dia tak? Ada. Maka Allah Ta'ala ada iradah. Sama ada iradah kita dengan iradah Allah Ta'ala? Tak sama.
Kita dah maklum dah, zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala tak sama dengan sifat makhluk. Ya tak tu? Jadi kena nampak dulu bahawasanya sifat ta'alluq dengan muta'allaq ni hakikat yang mukhtalifah, berbeza. Hakikat yang berlain ni. Ya tak kan? Lepas tu baru kita kira terjemah. Maka Syekh Ahmad Fatani dia terjemah sifat ni dengan apa? Dengan kehendak. Kita selesai hak musannih dulu. Betul? Ta'alluq ni terjemah ke apa? Kehendak juga. Kita ambil lesar dua ni dulu. Bila Syekh Ahmad buat lagu ni, dan kita tak boleh nak nafi dah benda tu, Syekh Ahmad buat lagu ni pasal sore. Dan bukan dalam kitab ni saja, bahkan dalam kitab-kitab dia hak lain. Faham tu? Kehendak-kehendak ni, bila terjemah kehendak-kehendak, adakah membawa kepada sifat dengan ta'alluq tu jadi benda tu lah? Tak. Kerana kita daripada awal lagi kita faham dah. Sifat, ta'alluq dan muta'allaq adalah hakikat-hakikat yang berbeza. Faham tu? Jadi terjemahlah gapo pun, dia tak sama. Kalau contoh sini. Ni, sini ni. Macam kita, orang Melayu kita, bila kita kecek kehendak, kita sebut kehendak kan? Bila kita kata, demo ada kehendak apa-apa dak ini? Demo ada nak apa-apa dak kalau Kelantan? Sah? Nak tu, kehendak tu kena kepada siapa? Sifat ta'alluq ke muta'allaq? Muta'allaq. Ke kita hak tentu ke? Kita nak apa tu? Tidakkah kita tentukan dia? Tidakkah kita? Ha? Kena kepada muta'allaq. Kita terjemah kehendak ni muta'allaq. Sama tak? Terjemah. Tapi adakah terjemah ni sama? Hakikatnya sama? Tak. Tidak gitu? Tidak gitu ke? Ha? Tidak gitu kita terjemah kehendak, makna kehendak di sisi kita. Bukan sifat. Bila kita tanya, dia ada kehendak apa-apa tak? Kita tak tanya dia ada sifat kehendak ke tak? Bila kita tanya, dia ada kehendak apa-apa tak? Boleh jadi ta'alluq. Tapi mutabadirnya tak. Mutabadirnya nak tanya ni. Tidak gitu? Dia mana nak apa-apa tak? Mari telur tak apa. Kita boleh sebut telur tu pasal kita tentu dah. Telur tu lah benda hak kita tentu kan? Betul? Jadi kehendak belaka tu. Baik, maknanya kita kena selesai dulu nombor satu, bahawasanya terjemahlah kehendak kau. Sama ni terjemah sekalipun, hakikat dia tak sama ni. Tak sama. Faham tu? Hakikat dia tak sah. Baik, bila selesai situ, maka bila sama lagu ni pula, kalau orang penuntut ilmu tak apalah, dia boleh hurai lagu ni, nampaklah dia. Kalau orang awam, dia akan mula daripada mana? Mula ke Arab ke mula ke Melayu? Mula ke Melayu. Jadi bila kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan kehendak, lalu bila Allah Ta'ala yang bersifat dengan kehendak ni, dia kehendak akan kehendak. Pening tak dia? Pening. Kalam lagu tu nampak sedap, tapi hakikatnya memeningkan saja. Betul? Allah Ta'ala ada kehendak yang dengan dia kehendak, Allah akan kehendak. Tidak gitu? Pada zahir ibarat, kalam tu tak ada apa? Apa? Pening. Gano yakni kehendak, nak kehendak, patah ada kehendak, nak akan kehendak pula. Nampak? Orang mengaji dia boleh beza dah macam ibarat kita Arab. Al-Imam Dusuki kata gini. Pada masalah sifat ilmu, anda sama sebut misal ni. Alimallahu ilmahu bi'ilmihi. Ni ibarat kita Arab. Kita orang yang belajar ada ismi masdari mahasalah. Tak apa boleh beza. Kita berkatalah alima sini adalah ta'alluq. Ilmahu sini muta'allaq. Bi'ilmihi sini adalah sifat. Kita boleh jawab. Kita boleh jawab. Ada tak? Maka lagu mana ni nak jaga ni? Marilah setengah-setengah ulama kita yang mengusahakan untuk winapok daripada awalil amri. Sebab kitab Jawi ditulis dalam lugah Jawi, bukan dalam lugah Arab. Betul tak? Antaranya yang buat usaha ni bukan pada saja. Ada setengah orang silap. Bukan pada usaha ni, usaha nak wipah ni. Kita tak boleh nak nafikan usaha wipah beza tiga ni tadi daripada ulama Jawi hak lain. Betul? Ha?
Jadi hak paling nyata dan jelas sekali usaha keberkesanan dia adalah pada ain. Bila dia tukar terjemahan kepada apa? Sifat ni tadi dengan dia tambah dulu dengan lafaz pe. Dia pun katalah berkehendak. Ingat, ni nak terima molek bapa tambah pe sebenar tu. Faham tak? Tujuan tambah pe ni. Tujuan tambah pe ni adalah supaya kita nampak beza sifat ta'alluq dengan muta'allaq. Kalau kita tu tak dinampak dah berkehendak lagi kepada pe tu. Tak berkehendak. Tak kena terjemah bahkan. Moga kita nampak dah. Faham? Kita lah nampaknya orang awal. Tak nampak juga sepitah lalu tu. Lalu diubah. We nampak mana bila dia ngaji tu Allah Ta'ala bersifat dengan berkehendak. Maka bila bersifat dengan berkehendak, dia berkehendak. Berkehendak ke apa? Sini ni ulama tu kabul apa ni? Akan mana-mana yang dia kehendaki. Tengok. Yang mana-mana dia kehendaki. Ditukar dah lafaz. Nak suruh nyata dan jelas. Tapi kalau nak kira, boleh tak terjemah ni? Tak ada masalah. Moga hakikat berbeza sama dah. Katalah ke apa-apa. Tidak kira gitu? Baik. Maka, kita kata pada Syekh Ahmad. Yang ni kita kata maknanya kita sebut. Untuk apa? Tangguh kalam Syekh Ahmad ni. Kita kata, apa yang Syekh Ahmad buat ni betul dah. Kerana sangat jelas, murad dia tu tadi berbeza. Sifat, ta'alluq dan muta'allaq. Sangat jelas berbeza dia. Walaupun dia terjemah kehendak. Seperti mana dalam ni. Faham tak tu? Sangat jelas. Lepas tu pada kita nak kata apa? Betul juga. Sebab apa? Bila pada beza ke di antara terjemah. Ni terjemah ni. Terjemah. Bila pada bezakan dan anak-anak murid dia, kalau kita tengok ayah dia, dalam kitab setengah dia kata apa ni? Dia bukan sebut berkehendak. Dalam asal itu dia sebut penyengeling, dia kata. Penyengeling. Penyengeling. Nampak? Lepas tu sini ni apa? Sini ni sengeling. Luar Kelantan ni ada lah sengeling ni. Luar Ganu ada sampai dah. Ada ni? Sengeling. Sengeling ni kita pisah hati kita. Yang ni kita menentukan lah. Tu sengeling. Faham tak? Baik. Maka marilah terjemah gapo-gapo pun. Hakikat dia macam kita kata tak sama dah. Maka pada usaha yang dia buat untuk tambah pe tu tadi, betul juga. Sebab dia pada sudut yang lain, ini pada sudut kalau kita melihat daripada orang awam ni. Faham tak tu? Dia lebih dekat pada apa? Mencepatkan faham. Nisbah sunnatullah. Yang manusia tu tadi faham makna, cara paling banyak manusia faham makna adalah dengan lafaz. Tidak gitu? Manusia faham makna dengan lafaz saja ke? Tak. Manusia faham makna bukan dengan lafaz saja. Kita tengok sayang kita tak kecek dengan kita. Kita faham tak dia marah kita? Kita faham. Dia ada royak tak kita? Dia tak ada royak. Kita faham tak? Kita faham. Maknanya makna boleh dipaham selain daripada lafaz. Tapi paling banyak manusia faham makna dengan apa? Lafaz. Jadi gitu. Lafaz ni jalan paling baik untuk menyampaikan makna. Sebab tu Al-Quran turun dari bentuk lafaz. Faham tak tu? Yang ni hak baru ni lah kalam lafzi tu. Dalam bentuk lafaz. Jelas? Baik. Habis setakat tu. Jadi nyatalah ke apa? Nyatalah pe tu tak ada salah sekali. Sebab apa? Sebab dia mudah kita nak beza di antara sifat ta'alluq dengan muta'allaq yang kita cerita daripada awal lagi ni. Hak besar sekali kita kena faham. Tujuan pada buat ni pun nak cerita ni bahawa sifat ta'alluq dan muta'allaq ni haqaiqu mukhtalifah. Hakikat-hakikat yang berbeza. Kalau kita kata sama, maka dia akan duduk sama ada dengan salah satu daripada 9 kismah. Seumpama gini. Bila kita kata sifat ta'alluq dan muta'allaq ni hakikat yang sama, kita akan kata sifat ni tadi mungkin. Mungkin minal hawadisi. Tak ada tu. Maka dia tu tadi jadi baru. Boleh ke tak sifat bersifat? Allah Zat yang qadim bersifat dengan sifat yang baru? Tak boleh. Faham tak? Dia akan bawa kepada punah bila kita kata hakikat yang sah. Dan benda tu boleh jadi timbul. Ni pasal orang mengaji ni, kita huragi ni.
Benda tu boleh jadi timbul, yakni peheh hakikat tu tula boleh timbul bila kita tengok kod terjemah kehendak. Peheh. Sebab tu kita hurai, kita tak hurai gini, kita hurai kat ni. Kita hurai we peheh dulu ni. Usul dia, cara kita nak mikir tu. Jalan. Nampak Sami? Habis dekat tu. Maka jatuhlah di sini. Jadi kalau kita nak ikut cara pada kita katakan pasal ni yang ke-8. Berkehendak. Betul tak? Berkehendak. Baik, selesai masalah kita lah. Maknanya kita faham dah. Nak terjemah berkehendak boleh, nak terjemah kehendak pun tak ada masalah. Boleh? Ustaz, kalau saya nak terjemah berkehendak, contoh orang tanya kita. Baik. Kita jawab dulu mula-mula, kecek kaedah lafaz, boleh. Tak ada masalah. Kerana kita dah sebut tadi, apa? Hakikatnya tetap berbeza. Betul? Tapi kalau kita tengok pada sudut lain pula, sudut apa? Sudut penggunaan lurah bila dia sebut dengan adakah dia menunjuk kepada suatu benda yang hasil dengan sebab dia? Tak. Bahkan kalau ni dia adalah kena kepada diri perbuatan. Jadi kalau dalam masalah ni dia kena kepada ta'alluq. Maknanya kalau kita kata berkehendak, boleh tak berkehendak? Tak apa lagi. Masuk. Dia kena molek. Tahu tak? Berkehendak tu masuk. Bersengeling masuk. Kena. Tak ada masalah. Tapi kalau kita tafsir ke sifat dengan berkehendak, tak masuk. Tahu tak? Maknanya di lugah Melayu kita ni ada kaedah-kaedah yang kita kena raih. Tahu tak? Maka sinilah mari setengah-setengah orang yang iktiraf pada dia kata kaedah lurah tak ada pun kata iradah tu boleh terjemah dengan apa. Demo nak tengok sangat kaedah lurah, kawin iktiraf demo. Dia kata tak ada pun kaedah lurah, dia kata boleh menterjemahkan sifat dengan apa. Gapo kita nak jawab? Tengok tujuan asas mula, bakpo kita bubuh pe. Faham tu? Kita bubuh pe. Pertama, nak cerita bezanya hakikat ta'alluq, sifat dan muta'al. Itu nombor 1. Nombor 2, bila kita terjemah pe tu je hak paling dekat sekali. Walaupun kaedah lurah kata tak ada, ataupun dia tu tidak kaedah yang mutaridah, makna pakar pada semua tempat. Faham tu? Nanti kita cerita lah mana dalil. Dan dalil ni masyhur ulama-ulama Jawi kita hurai. Walaupun kaedah maknanya, kalau dalil ibarat makhluk kita kata, tidak semua yang dipanggil alat tu kita bubuh pe. Faham tu? Tidak semua yang dipanggil alat tu kita bubuh pe. Tabaan sifat kudrah bukan alat. Nisbah zat Allah Ta'ala kudrah bukan alat. Salah kalau kita kata alat. Faham tu? Ta'addubannya, sebab alat ni dia ada makna ihtiyaj. Ihtiyaj. Dan kalau ihtiyaj tu kita pasal pada Allah Ta'ala, itu naqsun pada Allah. Jelas? Itu kita tak panggil alat. Sebab tu pada basmalah boleh kita kata balil alah. Tak boleh. Walaupun hakikat isti'anah dengan alah yang semua menyebabkan orang pening tu, sebab dia nampak tolong. Isti'anah ke tolong? Tolong dengar. Dia itu. Dia fikir-fikir, nampak macam sama. Jawab dia tak sama. Sebab isti'anah tak faham makna berhajat. Faham tu? Tak faham makna berhajat. Jelas? Baik. Maka sekarang ni kita jawab, boleh tak bubuh pe? Boleh. Sebab apa? Tengok. Bila kita tengok pada ibarat makhluk. Boleh? Contoh kita kata perbuatan menyapu. Maka alat yang kita guna untuk membuat menyapu tadi tu kita panggil penyapu. Betul tak? Alat tu kita panggil penyapu. Betul? Adakah semua yang kita panggil alat tu tadi kita bubuh pe pada lurah kita? Tak. Dalilnya butai ni, misal masyhur ni butai, kacing. Dalam kita jauh sama sebut kacing, misal kacing. Kita ada dua. Ni, kalau kita buka kacing ni, kacing. Perbuatan kacing
dan kacing hak bulat tu. Betul tak? Perbuatan kacing ni memasukkan butir kacing dalam lubang tu, orang panggil apa? Kacing juga. Betul tak? Orang panggil kacing juga. Diri hak bulat tu orang panggil kacing juga. Ni kacing Ustaz Muhammad Jahid. Hafizahullah. Faham tak? Baik. Maka nak tanya, kita panggil pekacing ke tak? Ni kita tak panggil pekacing. Tapi kalau ikut kaedah, kita kena panggil pekacing tak? Kena panggil pekacing. Jelas kan? Kalau nak kirakan, tapi kita panggil tak? Tak, kita tak panggil. Maknanya dalam lurah tu sendiri pun ada dua keadaan. Maknanya ada jalannya taujih kepada apa yang Syekh Ahmad buat, ada jalannya yang mentaujihkan apa yang pada yang buat. Patut nak kata dua-dua betul. Baik. Patut pening Ustaz, pening. Nak buat lagu mana ni Ustaz? Jawab dia. Sebab tu kita kata balik kepada maksud asal. Maksud asal beberapa apa? Beza di antara sifat ta'alluq dan muta'allaq. Maknanya kepahas sini nak tu letak per pun boleh, nak letak bukan per tak ada per pun boleh. Tak boleh letak per pun boleh. Dan tidak boleh kita letak lafaz-lafaz di depan ataupun di belakang yang melarikan pula daripada apa? Daripada hakikat sifat tu. Contoh kita letak ber, kita letak me. Tu. Dia menjauhkan lagi tu, dia bukan mendekat. Adapun per, dia dekat. Faham tak tu? Jelas tak? Baik. Selesai dua masalah. Masalah ketiga, masalah bila kita nak mengajar kepada orang awam yang sulit untuk kita tafsirkan benda-benda kita sebut tadi. Gapo hak molek kita guna sekali? Kita guna terjemahan yang terus boleh beza di antara 1, 2, 3 tu. Ni hak paling molek. Terjemahan yang terus boleh beza 1, 2, 3 tu. Yang ni sifat ta'alluq dan muta'allaq. Boleh. Dengan lafaz yang sangat jelas beza dia. Seumpama kita kata sifat iradah adalah berkehendak. Ta'alluq iradah ialah berkehendak. Muta'allaq iradah adalah apa yang dikehendaki. Tahu tak? Kita guna terjemah kita tu masa kita mengajar tu, lafaz yang soreh beza selalu dah. Tak perlu kita syuruk kepada tafsir. Tahu tu? Sebab tu kalau orang mengaji kitab ni di masjid-masjid, bukan di pondok lah. Di masjid-masjid ataupun kalau di di masjid-masjid. Ataupun kalau di pondok pun untuk orang mubtadiin, kita sama dengar kalau siapa asing ni kat Datuk Guru sama kata gini. Dan kedulapan iradah, artinya kehendak, yakni berkehendak. Dia gitu ya? Tak? Dia kata berkehendak, yakni berkehendak. Dia tak ada hurai dah. Hak ni gano, hak ni gano, dak dia tak pakat tu hurai dah. Jelas tak? Tak ada masuk tafsir sebab tak perlu. Kerana maqam awam tu tak perlu kepada tafsil. Faham tak? Jelas tak tu? Tak perlu kepada tafsil pada tempat hak seumpama ni. Kerana dia umur lafziyah saja. Patut nak ingat dah tadi nak kata terjemahlah apa pun hakikat ni dia tidak akan sama. Hak penting sekali kita kena tegar dia, ni 3 perkara ni beza. Hak tu penting sekali. Jelas. Itu makam terakhir, tahap ketiga yang kita kena tengok bila kita nak mengajar orang, cerita kat orang. Contohnya kelik ni, habis hotel kita ni molek, peheh dah molek. Cuti cuti lepas sen war panjang. Saya Alibik minta baca kitab. Ni sini mesti dia minta baca kitab. Kita sebagai seorang sains ni kena tolong tabaan. Kena boleh baca. Jangan tak baca. Sains minta dah tu. Kita pun mengaji dah, bukan tak mengaji. Tak ada tu, tahu dah. Benda tak? Baca. Baca. Maka kita, bila kita ajar sains kita tak kata sains kita tak erti. Tak, kita tak kata gitu. Tapi, tiap-tiap orang tu ada qadar dia. Maka kita mulakan dengan cara yang anda sebut tadi. Cara orang awam dulu. Kalau dia tanya, baru kita tafsir. Kalau dia tak tanya, maka kita tak tafsir. Tu semua tadi tu, yang ketiga anda sebut tadi tu, hikmah. Perlu kepada hikmah. Dan kita maklum hikmah ni dia tidak akan bagi melainkan apa? Buat takwa Allah Ta'ala tinggal benda maksiat. Baru hasil hikmah. Faham tak tu? Hak ketiga tu hak kita bainana wa bainallah. Hak nak boleh hikmah tu. Lepas tu kita tengok tutup guru kita kan.
Dia ngajari le tak ada papai putih, ngajari le orang kampung boleh tu. Apa? Hikmah. Hikmah tu kuat. Biasa kita untuk guru tua kita kan. Hikmah kita duduk dengan dia tu banyak benda kita boleh. Kita tengok dia makan tu kita boleh ilmu. Sah? Tu hikmah. Tu beza kita muda dengan hak dia. Orang muda pun boleh jadi Allah Taala kun hikmah. Dia start bagi. Hikmah. Amin insya-Allah. Kat tangan sikit. Gitu. Faham? Baik. Maka bila nyata dah gapo hak kita terai tadi tu, kiyahlah pada tiap-tiap sifat. Hak ni tab'an ana tak bahas pada kudrah. Kerana gapo ni masalah terjemah ni tak bahas detail pada kudrah. Kerana di kudrah tu kita nak bahas benda lain dah. Yang ni pengenalan ta'alluq. Hak tu benda besar bila kita masuk dalam kudrah. Jadi tiap-tiap tu dia ada masa dia, tepat dia. Kalau kita nak terai sembuh orang belaka. Kayak gitu. Darah hidung lah. Darah hidung. Panah. Darah hidung. Ada orang ngaji. Kuat sangat ngaji. Darah hidung. Cahaya otak. Itu benda ibarat gatu belaka tu. Mubalaghah. Ada memang orang darah hidung ngaji. Tak saja pun dah. Malah panah dalam ni ada boleh hadir dah. Darah tu. Habis agak. Lagu mana? Boleh dah? Itu tafsilan dia yang bagi kita rasa orang mengaji kena tahu. Orang mengaji kena tahu. Dan benda ni sedap sekalinya dalam kitab Jawi je. Kalau dia masuk kitab Arab, kita nak cara terjemah dah. Banyak lagi masail-masail besar dalam kitab Arab yang kita kena tu. Boleh? Dan apa berpendapat kalau orang mengaji kitab Arab, dia sepatutnya dia tu kena baca debat tok guru dia tu kena terjemah, dia tu kena baca ibarat tok guru betul. Hak tu lagi cepat mendidik dia. Yalah huraian tu kena ada lah. Faham tak tu? Tapi dia boleh berkesan. Orang ni baca gini, orang ni baca. Faham tak? Tabaan pada peringkat mula-mula ni kena gini lah. Nak suruh biar ada barang kebiasaan terjemah. Kebiasaan. Kebiasaan. Kelantan dia kebiasaan. Habis setakat tu. Jelas pada kita belaka-belaka tu tadi. Boleh? Jelas kan? Dan kalau awak tengok dari Hasyiah Suhaimi, masalah ni sarih Al-Imam As-Suhaimi dia kata dari tu. Tengok dari Hasyiah Suhaimi masalah ni. Boleh? Habis setakat tu. Qala al-musannifu baik, kita kira dah. Bismillah. Kedulapan iradah. Arti iradah tu apa? Kehendak, yakni perkehendak lah. Kita kata tiga-tiga gitu selalu dah. Untuk cover 337 yang nak cerita tadi. Tamam? Jadi kehendak, yakni perkehendak. Apa anda terjemah kehendak dengan makna perkehendak ni? Sebab nak kata dan nak tunjuk sini ni sifat. Gitu. Habis. Maka perkehendak musannif tidak bagi takrif. Musannif tidak bagi takrif perkehendak tu gapo. Jelas Musannif tidak bagi Maka kita dah sebut dah pada kudrah baru ni, sekurang-kurang takrif dia kena ada berapa unsur? Kena ada berapa unsur lagi? Ipai. Tengok. Dia 7 banyak dah. Dulu tu 7 tiba-tiba tu. Cristiano Ronaldo 7. Berapa ni? Cuba tengok. Kita bagi dah gambar jadual anak-anak kita bagi tu. Kita maklum belaka dah takrif iradah ni, takrif mana-mana sifat di dalam kitab tauhid adalah takrif birrasmi. Ulama khilaf rasmut tam ataupun rasmun naqis. Tak naik pada tangga apa? Had. Tak naik pada tangga had walaupun had naqis tu alal qauli tahqiq. Alal qauli tahqiq takrif sifat-sifat ni dia tak boleh naik pada apa? Haddun naqis. Sebab kalau kita kata naik kepada tangga had, yang tujuan had itu adalah untuk menyatakan hakikah, bukan untuk apa? Mubayyinun al-farqa. Faham tu? Bukan untuk menceritakan beza. Ingat dah, kita takrif ada dua. Takrif ni ada dua je dalam mantik.
Faham? Ta'rif bil rasmi, ta'rif asalnya ta'rif bil haddi dengan ta'rif bil ras. Ta'rif bil lafzi itu sebenarnya tak boleh panggil ta'rif. Faham tu? Tak boleh panggil tak? Ta'rif bil haddi, tujuan dia nak bezakan hakikat, bukan nak bezakan hakikat, nak menyatakan hakikat. Maknanya bila kita kata al-insan hayawanun natiqun, kalau orang tanya kita, ma hakikatul insan, kita boleh jawab apa? Hayawanun natiqun. Faham tak? Hayawanun na. Tapi kalau kita tanya kita, mal iradah, kita boleh jawab sifatun wujudiyatun qaimatun azaliyatun mukhalifatun ila akhirih. Adakah dia tu hakikat? Tak. Dia bukan hakikat. Tahu mana dia bukan hakikat? Tak biasa itilak lagi rasanya. Faham tak? Kau biasa itilak dah hakikat sifat. Tak lagi. Faham tak? Dan kita maklum maqalah masyhur dalam kitab tauhid, la ya'rifu dzatahu wala sifatahu illallah. Maknanya dia tidak mana-mana jalan, dia tidak boleh jadi haddun tam ataupun haddun naqis. Faham? Yang kedua ta'rif namanya birrasmi. Tujuan birrasmi ni adalah nak beza di antara dia dengan yang lain. Itu tujuan dia. Bukan untuk menyatakan hakikat. Faham tu? Bukan untuk menyatakan hakikat. Jadi ta'rif yang disebut oleh ulama dalam kitab itu ta'rif birrasmi, bukan ta'rif bil haddi. Bapa bila kita kata sifat iradah adalah sifatun wujudiyatun azaliyatun. Qadimah tak sebab ke dia? Wujudiyatun qadimatun azaliyatun. Apa? Qaimatun bi zatihi ta'ala. Dengan mana la yahtaju ilal mujidi. Lepas tu pula apa? Wahdaniyatun ataupun wahidatun. Lepas tu pula apa? Apa nak sebut? Baqiyatun. Baqiyatun. Faham tu? Tukhassisu al-mumkina. Tukhassisu ta'alluq mumkina muta'allaq. Maka terbezalah dia daripada sifat yang lain. Faham tu? Maka ada berapa unsur kena ada dalam ta'rif? Yang disebut dalam ta'rif ulama bila mereka mentakrifkan sifat-sifat, ada 4. Pertama nafsiyah. Yang kedua salbiyah. Yang ketiga ta'alluq, yang keempat muta'allaq. Kena tahu tu. Bacalah kitab gapo pun. Hak ni je hak dok sebut. Bila kita tahu dah hak ni je hak dok sebut, apa kita tak ingat? Faham tak? Apa kita tak ingat? Kena ingat maknanya. Sebab benda ni senepat ni ya. Faham tak kan? Lepas tu kurang-kurang sikit tu contoh salbiyah. Salbiyah kita maklum ada berapa sifat? Ummahatus sifat kepada salbiyah ada 5. Betul? Maka bapa tak sebut belaka ustaz? Kadang-kadang sebut qadimatun tukhassisu selalu. So, maka kita jawab kerana bihasabil maqam lah, tengok kitab lah. Ya tu? Kalau kitab tu dia qasad untuk mentafsil, dia akan cerita. Jelas tak tu? Habis cakap tu. Kena nampak dah, kena pandai cara baca ki. Tak tu kita pasal sok madah tu. Kita orang mengaji ni, pandai baca ki. Pandai baca kitab so, pandai cara baca kitab. Jelas. Tu. Nampak? Apa kena pandai cara baca kitab? Supaya kita pandai ambil maklumat. Supaya kita pandai ambil maklumat daripada kitab. Kerana maklumat itu dia ambil bukan dengan cara lagu tu. Buktikan barang yang ada dalam kepala otak kita ni, semuanya hasil daripada kita ngaji daripada guru kita. Buktikan. Tak ada langsung hak kita baca sendiri. Tak ada langsung hak kita dengar dalam Facebook, dengar YouTube dan sebagainya. Ada? Boleh kata gitu? Tak ada. Tak ada lagu tu. Faham tu? Kadang-kadang kita tengok, pokok hijau. Kita pun kata, kebanyakan pokok berwarna hijau. Bila siapa ajar kita? Siapa ajar kita kebanyakan pokok warna hijau? Ada orang ajar kita? Tak. Kita tengok dengan apa? Mata kita sendiri. Bila tak guru ajar kita benda kita? Tak. Kita tahu bila tak guru kita royak lagi. Betul tak? Seumpama langit di atas, bumi di bawah. Kita faham gitu benda daruri. Betul? Apa tu kena ingat? Cuma masalah kita sekarang ni, kalau kita tak pandai cara baca kitab, kita tak ada alat yang betul, maklumat hak sahabat kita tu boleh jadi salah. Faham? Kohor besar kitab, kohor banyak mustalahat.
Jadi kena pandai cara baca kitab. Kita duduk mana? Dia ada topik ke apa? Ada lagi dah? Allahu Akbar. Tak merah ke? Habis takat tu. Jelaslah, maknanya takrif sini musannif tidak sebut. Gapo takrif dia? Kita ambil takrif dalam kitab Tahqiqul Maqam lalu sini. Betul ada ni. Ustaz berapa? Baik, sambil-sambil tu tulis dah. Tulislah. Tulis apa? Saya cek tulis. Nak tulis kan Ustaz? Tulis dengan mana suluhi. Tulis dengan mana suluh? Cadang-cadang tulis tu. Saya ada ruai ke apa tempat. Nak tulis tak arif ya? Nak tulis tak? Arif. Nak wita tebik nampak arak jawi. Ingat orang ngaji pandai ke? Dia boleh kait ke jawi ke arak tu. Faham? Dia boleh ke? Kait. Mana? Dalam kitab ni. Tu. Dalam nuskah Hana ni. Dakak ni. Muka surat 223. Ni dahsyat. Imam Fudaili tak sebut turuh wujudiyah dengan salbiyah. Dia katakan sifatun tukhassisus lalu. Tak apa kita tolong sebut. Boleh? Cuma masdar kitanya ibarat-ibarat tadi tu pada ketika menerangkan ta'alluq dan sebagainya tu. Boleh? Kita tengok dalam Tahqiqul Maqam muka surat 223. Bukan dengan ibarat Imam Fudaili tapi asasnya ibarat dia. Gitu. Kita lalu sebab kita akan tambah sini. Jelas? Kita akan tambah. Nak beri ta'rif tu tadi capai pak maksud hok kena ada dalam ta'rif. Jelas? Al-iradatu sifatun azaliyatun baqiyatun mukhalifatun lil ghairi wahidatun qaimatun bizatihi ta'ala tukhassisu al-mumkina bi ba'di ma yajuzu alaihi ay bi ba'di halin yajuzu alal mumkinati. Boleh? Habis tak kata? Baca sikit. Sini anak tak saya urang panjang sini tapi anda rasa tujuan kita terai tu maksud sapar Alhamdulillah. Fadhal. Baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah radhiyallahu anna amma ba'd. Amin. فقال شيخنا حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. الإرادة صفة azaliyatun. Sini ni ana sebut dah wujudiyah. Dah sebut tambah wujudiyatun. Sifatun wujudiyatun. Tambah wujudiyatun. Tambah wujudiyatun. Ini unsur pertama, wujudiyah. Boleh? Fadhal. الإرادة صفة وجودية أزلية باقية مخالفة للغير واحدة قائمة بذاته تعالى. Tu unsur kedua, salbiyah. Salbiyah. Fadhal. Tukhassisu ta'alluq. Isyarat kepada ta'alluq. Boleh? Isyarat kepada ta'alluq. Tukhassisu al-mumkina isyarat kepada muta'allaq. Faham tu? Sebab tu bila kita sebut tukhassisu dalam kepala kita orang mengaji ni kena ada dua selalu.
Suluhi tanjizi, suluhi tanjizi, suluhi tanjizi. Ada tu? Nanti kita tengoklah tafsir dia musannaf kecil kita lah. Lagu mana tu? Sak kisah. Boleh tak? Alhamdulillah. Hurai. Boleh? Kita nak sangat orang balik ni boleh mengajar kitab ni belakang. Boleh. Moga-moga dengan niat kata Ustaz Mumi, kita bangkit dengan Syah Ahmad belakang. Tu ya, kita nak tuju akhir kita mengajar kitab, kita mengaji belakang ni, nak ingat redha Tuhan. Tak ada hak lebih pada tu. Hak tu hak nombor satu sekali. Tak ada guna kita mengaji, beli pak bumi-bumi. Mereka tu pecah. Turun tangga tu pecah tangga. Sebab apa? Kuat je ngaji. Mereka tu, bumi tu takut. Kaki. Boleh lah. Tapi tak ada kuat. Tak ada reda tu. Gapa? Sah? Allah Ta'ala jagalah kita. Orang hak kecek ni lah, hak besar sekali, takut sekali. Orang hak dengar tu tak apa. Dia tak kena soal dah. Apa dia mau kecek kita? Kita ni kena soal. Macam ni. Habis. Fadal. Tukhassisul mumkinati biba'di ay bihalin. Biba'di halin. Nah, sini isyarat kepada al-mumkinat mutaqabilah. Nanti kita akan masuklah ini. Fadal. Tukhassisul mumkinati biba'di ma yajuzu alaihi. Ay biba'di halin yajuzu alal mumkinati. Yajuzu alal mumkinati. Yajuzu ay al-halu alal mumkinat. Maknanya bila dia mutaqabilat, ada dua-dua tu tadi. Tak yajuz lah kata. Kita nak hak yajuz sahaja. Salah satu. Hak tu hak yajuz. Seperti mana akan terzahir nanti insya-Allah. Habislah ta'rif iradah. Baik dah? Jadi ingat, bila kita baca dah kitab, nombor satu, bila masuk sifat Allah Ta'ala ni, kita kena yakin. Kita dan juga orang yang kita ajar tu, yakin kata, sungguh sifat ni ada pada zat Allah Ta'ala. Oh, tu betul sekali. Herat tu? Tu tujuan kita mengajar bab sifat. Jelas? Habis. Sekarang ni nak masuk kepada makna berkehendak ni. Makna masdari. Jadi tandalah tadi situ tu, kehendak yang kita terjemah dengan perkehendak tu nak dengan makna ismi. Nak masuk pula kepada kehendak dengan makna masdari. Jelas? Baik. Ni dia sabit dengan lurah terjemah lah. Lurah terjemah Syekh Ahmad. Dia hurai tu. Cara dia hurai kehendak ni. Boleh? Seolah-olah dia nak hurai. Boleh. Dia nak cerita natijah akhirnya. Apa? Menterjemuh ke kehendak, tak ada bau-bau berhajat pun. Kerana kehendak ni biasa galik ke bila kita sebut kehendak. Mereka tu? Maka ada bau berhajat. Mereka tu? Ada bau berhajat kepada sesuatu yang lain. Moga dia kehendak. Mereka tu? Sebab tu ulama-ulama mutaakhirin dan setengah daripada ulama Jawi yang selain daripada Syekh Ahmad, dia terjemah dengan menentukan. Dan itu antara terjemahan yang masyhur juga. Menentukan. Mari pula seumpama apa ayah diskar, dia nak cerita qadiyah ni qadiyah yang lebih luas sebenarnya. Bukan terikat dengan lafaz. Lalu dia tukar dengan mana menyeling. Apa yang dia nak cerita sebenar? Ini alama afham. Boleh. Dan daripada tafsir anak murid dia lah tabaan. Apa yang anda faham daripada bila dia terjemah perkehendak dengan penyengeling tu kah? Kita bahas apa? Kita bahas seolah-olah. Lapisan pertama adalah bila kita terjemah kita kena ra'i ibarat ulama Jawi. Sebab mereka al-awail yang jaga agama kita dengan cara tulis kitab ni. Kita kena ra'i. Yang kedua, kita kena guna terjemah yang paling dekat dengan umat pada waktu tu, dengan lughatul qaumi. Cepat tu kecek Inggeris, kita kena kecek Inggeris. Hello tu. Nah, Ustaz Amin jadi Oxford masalah. Jadi pensyarah Oxford. Amin ya Rabb. Boleh? Kenapa? Kenapa? Kita kena usaha tu. Tapi kena raih pertama tu. Contohnya jadi satu silibus baru di Oxford sikit lagi. Ataupun di Al-Azhar lah. Jauh sangat Oxford tu. Cita-cita. Ni Al-Azhar pun tinggi juga. Ngaji kita jauh di Al-Azhar. Jadi silibus. Pilih Usuluddin. Ngajar kita jauhi. Kena terjemah Malik ni. Kena terjemah Malik. Wa indana kehendak. Wa indakum tukhassis. Ada tak? Hakada daripada terjemah-terjemah. Faham? Qala al-musannifu
Dan makna kehendak, yang ni masdari sinilah. Macam-macam lah dah terjemah dia ni. Kalau kita nak kira, kehendak, sengeling, berkehendak, menentukan. Kita tulislah sikit. Kau lagu mana? Ini kita tulis siap-siap sah. Senang ambil gambar tu, dia boleh tengok lah. Ni pun tak ada beza ni. Kehendak. Ini Syahmat. Kehendak. Ni kita ambil terjemah masyhur dulu. Penentu. Boleh? Ini terjemah masyhur, lepas tu terjemah isyarat kepada meraih kelu atau qaumin ngeling. Boleh? Ni kehendak, berkehendak. Boleh? Kita tak guna bernentukan. Sah? Kita guna menentu. Tu kata terjemuh. Boleh? Ni kalau tengok dalam asal i'tiqad dia sebut menyeling. Boleh? Baik. Patuh hak ni kehendak sini ni. Boleh? Mungkin soreh lalu. Apa yang ditentukan, yang ditentukan, yang dikehendaki, macam-macam lah. Ya tak? Cuma yang dikehendaki dengan yang ditentukan nak bawa kepada tanjizi dah. Pasal? Nak bawa kepada tanjizi, nak dipanggil, kalau pagi tadi anak cerita dalam nata'ij, nak bawa kepada mukhassasat dah. Hak ni. Hak ni tak lagi ni, hak mungkin ni umum lagi. Jelah. Habis. Tak apalah, ala kulli hal minat tadqiqat tu insya-Allah yafhamu, dengan belajar terus ke belajar. Insya-Allah difahami. Habis tak tu. Sampai kibah. Alhamdulillah. Qala al-musannifu, dan iaitu mana dan makna kehendak di sini. Bahawasanya boleh, bahawasanya annahu, hu tu sya'an lah. Tu. Yang kita sebut sama kan, nya tu ada 3 kita jawi sah. Ada nya dhamir, ada nya dhamirus sya'ni, ada nya bukan dhamir. Ada tu? Tu. Contohnya innama terjemuh dengan hanya sonyo, hanya sonyo tu tak ada dhamir tu, bukan dhamir belaka tu. Tak boleh nak kata dhamirus sya'ni. Tak boleh. Jelah, siapa kata dhamirus sya'ni, mana dia buat jurmun dalam ilmu nahwu tu. Salah. Ya tu. Habis. Dan makna kehendak di sini, ini kehendak masdari di sini, yang ini di dalam sifat kehendak ni. Bahawasanya sya'an berlaku tiap-tiap suatu. Gapo tiap-tiap suatu sini? Kena kepada siapa? Muta'allaq dia. Yang ni siapa muta'allaq dia dalam masalah sifat iradah ni? Mungkin. Tanda lah. Berlaku tiap-tiap suatu, yakni berlaku tiap-tiap mungkin itu dengan sengajanya. Luar kita lah ni sebut kita lah. Baca tu sengajanya. Dengan sengajanya ta'ala. Apa makna sengaja? Dengan kehendak dan menentu. Tulis itu. Dengan sengajanya, yakni dengan kehendak dan menentu oleh Allah Ta'ala. Boleh? Tu. Dan dengan rintahannya. Ada tu? Atau tafsir tu. Dan dengan rintahannya, supaya rintahan makna kehendak dia. Ada tu? Jelas tak? Qamas itu. Dengan rintahannya, koma, dia kena koma situ. Ada tu? Dia kena koma. Sebab bukan tu atah dengan la. Atah dengan la tu kalau kita Arab tu. Boleh? Bukan mana dia? Ikut tafsir lalu tu. Kena tulis situ lah. Tiada tu tulis dengan bukanlah. Tiada yang ni bukanlah. Atah dengan la ni dah.
Atah dengan la. Jadi atah dengan la ni atah mana? Atah pada makna. Atah pada makna kehendak atas tu. Bukanlah tiada, yang ni bukanlah makna kehendak itu. Dah tu? Bila kita terjemah apa kehendak tadi tu, bukanlah kehendak itu berhajat, ini berhajat oleh Allah Taala. Berhajat oleh Allah Taala. Tu makna berhajat situ. Berhajat ini berhajat oleh Allah Taala. Tulis sikit apa situ? Tulis pada berhajat. Tulis itu. Ta'alluq mempunyai banyak terjemahan. Yang hakikatnya ialah satu jua, iaitu ta'alluq iradah ini ialah takhsis. Maka selama mana lafaz yang digunakan untuk menterjemahkan makna takhsis itu muafakat dengan makna takhsis, maka bolehlah guna lafaz itu. Untuk terjemah. Bolehlah guna lafaz itu untuk terjemah. Setengah pula dah. Setengah. Astagfirullahaladzim. Dia marah ambil depan tu capu belakang pula dah. Setengah daripada terjemahan yang muafakat dengan makna irad, dengan makna takhsis ini ialah berhajat. Ialah berhajat belum dah. Ialah berkehendak dan kehendak. Lafaz ini tidak salah sama sekali. Akan tetapi di sisi setengah orang lafaz ini menunjuk kepada Allah Ta'ala itu berhajat dan memerlukan akan selainnya. Maka makna berhajat yang difahami setengah orang ini sudah tentulah mustahil.
sudah tentulah mustahil. Dan tidak layak bagi Allah. Dan tidak layak bagi Allah. Maka kita pada ketika ini perlulah kita tambih dan memberi peringatan pada dua perkara. Pertama, panjang sikit sebab kita nak bagi usul cara mikir kita. Pertama, berhajat itu berkehendak itu berkehendak itu tidak melazimkan berhajat. Boleh? Tidak melazimkan berhajat. Berkehendak itu tidak melazimkan berhajat. Nanti bentar. Betul dah tu kita nak mikir, ada nak tambah sikit lagi. Berkehendak itu tidak melazimkan berhajat. Nak tak apa, tulis nombor 2 dulu. Asal macam ada nak sebut lagi tapi tak tahu arti. Tak tahu gapo nak sebut. Bagi Allah Taala tentu azali lah kata tu. Khawatir. Sah? Yang kedua, berhajat Allah itu adalah makna yang tidak layak. Berhajat Allah Ta'ala itu adalah makna yang tidak layak. Tu. Boleh? Wallahu a'lam. Situ. Tu. Jadi khulasah dia Ustaz Amir, kita katakan bahawasanya boleh? Kita kata mana? Baca dulu. Saya baca. Amin ya Rabb. Ta'alluq mempunyai banyak terjemahan. Ta'alluq mempunyai banyak terjemahan. Itu nombor satu kena tahu. Ustaz, ta'alluq ni mesti terjemah menentukan? Tak. Ustaz, ta'alluq ni mesti terjemah dengan berkehendak? Tak. Tengok cara kita nak ajar lagu mana, kita nak terjemah tu. Boleh? Fadal. Yang hakikatnya ialah satu jua. Satu jua hakikat dia. Faham? Hakikat ta'alluq ni sah je. Bila kita kata taksis, terjemah ada 1 juta. Adakah jadi 1 juta hakikat? Tak. Sah je. Bila hakikat sah, terjemah banyak, lagu mana Ustaz kita nak bermuamalah dengan benda lagu ni? Cara dia lagu mana? Fadal. Iaitu ta'alluq iradah ini ialah taksis. Taksis. Hakikat taksis ni sah je. Kau ada berapa hakikat taksis? Bila kita terjemah berkehendak, bila kita terjemah menentukan, bila kita terjemah menyengeling, ada 3. Tak, hakikat sah je. Ada tak? Baik, fadal. Selama mana lafaz yang digunakan untuk menterjemahkan makna taksis itu. Tengok. Selama mana lafaz yang kita guna untuk menterjemahkan makna taksis. Ada? Jadi pada sini taksis tu dia ada makna dia. Dia ada hakikat dia. Faham tak? Maka selama mana lafaz yang kita guna untuk terjemahkan makna taksis tu tadi muafakat dengan makna tersebut, tak lagi daripada makna tersebut, maka boleh tak kita guna lafaz tu? Boleh. Kena ra'i lah kiri kanan atas bawah tu kata. Yakni seumpama tak adanya baung-baung benda mustahil.
Faham tu? Dan syarih dia nak iktiraf sini, masalah setengah orang faham lafaz berkehendak tu ada bau-bau mustahil, padahal tak ada. Kerana setengah silap faham tu tadi timbul kalau daripada adabul bas, dari adabul basi kita panggil ni, timbul daripada masalah melazimkan benda yang tak lazim. Dia je melazimkan kalau berhajat, kalau berkehendak makna berhajat, tak ada lazim tu. Tidak gitu? Tu. Syamak Fatani. Kalau siapa faham ni, siapa faham ibarat syamak ni, dia nampak akal syamak tu. Faham tu? Susunan qadiyah, susunan masail dia tu. Dengan susunan orang ngaji. Orang hak tahu ngerti. Penuh hikmah susunan. Faham? Fadal. Muafakat dengan makna taksis, maka bolehlah guna lafaz itu untuk terjemah. Untuk terjemah. Cuma bila terjemah ni gak dia adalah moga bahagia lurah kita ada bahagia dia, bahagia lurah anak dia ada bahagia dia. Boleh jadi lurah kita terjemah tadi tu hanya ke apa? Boleh dipakai pada setengah tepat, tak sedap pada setengah yang lain. Lepas tu kita kena banyak ke terjemah tu. Kita dengar orang kecek lagu ni, nampak macam boleh kena ni, takluk ni. Kalau disebut lagu ni, kita tulis pada nota kita. Kita buat buku akidah tu, kita buat khusus untuk akidah. Kita tulis lalu dah. Terjemah takluk saja, bahagia. Tambihun, terjemah takluk. Kepada iradah, tulis. Apa ada. Dapat faedah baru, tambah pula. Dia nota ni, ada setengah orang perangai dia, nota kena comel. Kita jawab, nota tak boleh comel. Kalau nota tu comel sama, awak akan buat juta kali nota, tak siap-siap nota. Ni nota hak biasa kita akan kena tambah sama ni. Kalau nota awak siap lalu tak apalah kena comel. Ni nota hak biasa kita nak cuek so ni. Dan lah ni banyak macam-macam cara kita boleh buat. Guna gapo? Telefon boleh guna ni tambah tak comel dah, tak ada isu tak comel. Faham? Itu cara dia. Fadal. Setengah daripada terjemahan yang muafakat dengan makna taksis ini ialah berkehendak dan kehendak. Makna muafakat ke tak dengan makna taksis terjemahan ni? Muafakat dah. Jadi bila muafakat ada salah tak pada menterjemahkan ni? Guna lafaz ni? Tak ada salah. Tak ada salah Ki Abu. Lepas tu kita tambah. Fadal. Lafaz ini tidak salah sama sekali. Akan tetapi tak salah sama sekali. Akan tetapi ada akan tetapi dia. Bukan kata akan tetapi ni ada salah, bukan. Tengok, fadal. Akan tetapi di sisi setengah orang, lafaz ini menunjuk kepada Allah Ta'ala itu berhajat dan memerlukan akan selainnya. Memerlukan akan selain dia. Di sisi setengah orang. Dan perbuatan setengah orang bila dia kata ada dipaham makna berhajat tu tadi, awak telah melazimkan benda yang tak lazim. Faham tu? Awak telah melazimkan benda yang tak lah. Bukan benda ni zahir di sisi awak. Gitu. Dan tapi dalam keadaan yang sama, benda tu walaupun zahir di sisi awak, terbukti pada istikmal kita, tak ada pun benda ni menjadi satu kewajipan. Yang ni kalau guna kehendak, mesti apa? Ada makna berhajat. Lazim tak? Tak ada. Faham? Fadal. Maka makna berhajat yang difahami setengah orang ini sudah tentulah mustahil dan tidak layak bagi Allah. Itu dah tentu mustahil dan tak layak bagi Allah. Pasal siap-siap lalu. Hak ni memang betul. Betul, makna berhajat ni memang mustahil. Tapi perbuatan awak melazimkan tadi itu salah. Jelas. Fadal. Dia macam isu yang sama, masalah kharijul alam semalam. Makna Allah Ta'ala tu tadi bukan daripada alam. Betul. Betul dah makna tu. Tapi guna lafaz kharijul alam menunjuk kepada Allahu laisa minal alam, itu la yutlaku. Tak boleh nak guna lafaz lagu tu. Faham tak? Lebih kurang, cerita lebih kurang. Fadal. Maka pada ketika ini perlulah kita tambah dan memberi peringatan pada dua perkara. Pertama, berkehendak itu tidak melazimkan berhajat. Tidak melazimkan berhajat. Anak kata ada cerita nak tadi tu, anak sebut dah tadi. Bahawasanya bila tidak melazimkan berhajat, jadi terjemah berkehendak ni salah ke? Betul. Betul, tak ada masalah. Kata tu, dan perbuatan mereka itu hanyalah timbul daripada ilzamu ma la yalzam. Sahaja. Fadal. Yang kedua, berhajat Allah itu adalah makna yang tidak layak. Tak layak bagi Allah Ta'ala. Tentu dah tak layak. Tak ada khilaf tu. Bila dia kata, ni membawa kepada hak tak layak. Memang betul. Kita tak kata makna tu jadi layak. Dah. Memang betul dia tidaklah.
Tapi membawa tadi tu tak. Gitu. Jelas dah? Itu apa hak Syekh Ahmad cuba nak cerita. Sebab tu Syekh Ahmad kata kan? Dia kata jadi sini ni dia tambih lah. Dia nak tambih. Boleh? Nah tu. Mana ya tadi? Mana. Dan makna kehendak di sini bahawasanya berlaku tiap-tiap suatu itu dengan sengajanya Ta'ala dan dengan rintahannya. Tiada makna ini, bukanlah makna kehendak itu berhajat seperti barang yang terkadang diwahamkan dia barang tadi tu. Ada tu? Perkara yang diwahamkan. Jadi gapo surah waham tadi tu? Tadilah kita cerita dah tu. Bahawasanya apa? Orang silap faham bila sebut apa? Berkehendak maknanya berhajat. Dhabit tu cukup sampai belakang dah tu. Tak perlulah dhabit. Tak perlu rasa dhabit suku pula. Sebab nasa sangat jelas. Kalau tak jelas maklum. Jangan simpan dalam hati. Jangan. Benda-benda lagu ni kena cerita. Kerana berhajat itu boleh. Kerana berhajat itu, yang ni siapa? Lagu mana nak faham makna berhajat ni? Hak kita kata mustahil tu. Yang ini berhajat oleh Allah Ta'ala, memerlu oleh Allah Ta'ala akan selainnya. Tu murad berhajat sini. Hak berhajat, hak kita kata mustahil tu. Yang ini berhajat oleh Allah Ta'ala akan selainnya. Memerlukan oleh Allah Ta'ala akan selainnya. Hak tu hak mustahil. Kita berhajat kepada Allah. Kalau kita terjemah berhajat tu dengan kita berhajat pada Allah. Mustahil harus ke wajib? Wajib. Tak tahu wajib kita tu berhajat kepada Allah. Kita tu berhajat kepada Allah tu wajib. Tilik kepada kita ni duduk dalam ta'alluq iradah Allah Ta'ala. Kita tak lari dah. Duduk gitu kita. Wa kullu makdurin fama anhu mafar. Ada tu? Tu. Jelas habis tak kata. Dia kata qala al-musannifu dengan kerana berhajat itu, ini elak pada tiada lah. Elak pada tiada. Kerana berhajat itu, yang ini berhajat oleh Allah Ta'ala akan selainnya, itu mustahil atasnya Ta'ala. Boleh? Tu. Ada ta'rif dia ni, ta'rif dia. Boleh? Alhamdulillah. Boleh kita anggap ni terjemahan kepada hak tadi. Boleh tu? Tu. Dan iaitu, ini iradah tu. Sifat, yakni satu sifat. Dia kena gitu. Bukan semua sifat. Dia kena satu sifat. Lepas tu setengah kita arak kalau ta'rif sifat ma'ani tu, sifatun ay wahidatun. Sifatun ay wahidatun. Yakni satu sifat. Sifat ini yang wujudiyah. Apa makna wujudiyah? Yang ada. Yang ada hakikatnya pada kharij. Yang ada sengoti pada kharij. Tulis ada sungguh pada kharijuz zihni. Boleh? Yang ada sungguh pada kharijuz zihni. Boleh? Baik. Sini kita nak tambah satu benda. Boleh? Pertama, bila kita sebut ada ni, sini ada pada mana? Ada pada sifat ke ada pada zat? Sini. Ada pada sifat. Hak kita nak ketek sini Ustaz Kamil, ada pada sifat. Faham tak? Zat Allah Ta'ala ada tak? Ada juga. Gitu. Gue faham balik. Zat Allah Ta'ala pun ada, sifat iradah ni pun ada. Gitu. Ini nyata balik. Faham tak? Cuma ada zat tadi tu, dia tu zat. Ada sifat tadi tu, iradah tadi tu, dia tu sifat. Faham tak? Jelas tak tu? Atau kena nampak balik situ. Jadi bila dia kata sifatun wujudiyatun, faham tak? Ini wujudiyatun sini kena kepada sifat. Seperti mana juga sifat Allah Ta'ala tu sedia, sifat iradah tu sendiri juga sedia. Seperti mana zat Allah Ta'ala tu kekal, sifat iradah tu sendiri dia kekal. Siapa bila-bila. Seperti mana zat Allah Ta'ala tu tadi tidak berhajat kepada yang mengadakan dia. Lagu tu juga adalah apa? Sifat iradah tidak berhajat kepada yang mengadakan dia kerana dia sudah ada. Faham tu?
Cuma pada tafsiran di sini kena tambah sikit. Kenapa? Zat tu juga tidak berhajat kepada zat kerana dia sudah zat. Adapun pada sifat kita tak kata gitu, kerana dia tu sifat. Tentulah dia tu kena ada zat. Untuk dia tu ada. Jelas tak tu? Ila akhirih, daripada huraya-huraya. Jadi pihak sini bila kita sebut sifat, semua sifat masuk. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Masuk habis. Faham tu? Bila kita sebut wujudiyah, faham tu? Semua ma'ani masuk. Selain pada makni tu, faham tu? Siapalah kita sebut kelima-lima sifat salbiyah. Akhirnya contoh kita kata wahidah, wahdaniyah. Faham tu? Maka semua masih ketika itu masih lagi apa? Masih lagi ma'ani duduk sekali. Kerana semua sifat ma'ani itu tadi wujudiyatun, azaliyatun, baqiyatun, wahidatun, qa'imatun bizatihi, dan juga apa? Mukhalifatun lil ghairi. Semua. Tidakkah kita sifat ma'ani? Di mana titik perbezaan sifat iradah dengan sifat yang lain? Ketika sebut ta'alluq. Tu khassisu. Habis beza. Betul? Dan kita akan jumpa lagi masalah kami pada ketika kita terangkan ta'alluq ilmu basar dengan sam'un. Kerana lafaz dia ta'alluq dia tu tadi semuanya inkishaf. Dan kita dah sebut daripada awal minggu lepas dan sebelum ni pandai bagi topik dah bahawasanya semua ta'alluq pada sifat-sifat ni berbeza hakikatnya belaka. Walaupun namanya sama. Maknanya inkishaf pada basar, inkishaf pada ilmu, inkishaf pada sam'un berbeza walaupun nama sama. Dan anak cerita dah, misal kita buat seorang itu bangun tidur. Ingat tak? Kisah kita cerita seorang bangun tidur. Habis saya kata. Jelas? Habis. Ada baca topik ke apa? Mana nak dibuti? Wujudiyah. Alhamdulillah. Senang ya? Kita nak berhabis ni, Malawi juga ini ni. Sikit lagi. Malawi kena berhabis. Tak boleh berhenti tengah jalan kita Malawi. So? Mahathah tengah jalan baru tu. Nak pergi dah berhenti dah manhu baru tu. So? Dia dah manhu. So? Dia ada manhu, lepas tu dia ada. Selepas dah manhu, Sidi Ahmad Badawi. So? Kau sebelum tu? Benar. Sidi Ahmad Badawi tu selepas dah manhu, kau sebelum dah manhu daripada sini? Sebelum dah manhu. Berhenti Sidi Ahmad Badawi tu. Lepas tu dah manhu. Lepas tu baru Jadi tak malam tu baru duduk di Sidi Ahmad Badawi baru. Ada 2 mahathah lagi. Tu. Habis. InsyaAllah siapa belakang kita dah? Qadiban insyaAllah. Qadiban. Ada Sami? Sidi Ahmad Badawi. Lepas tu InsyaAllah qadiban. Bila? Qadiban. Yang tanya InsyaAllah. Mana tadi? Dan iaitu iradah itu sifat yang wujudiyah. Dah nak terjemah wujudiyah? Lagi sedia. Sedia isyarat pada siapa? Isyarat kepada kidam. Ini sifat iradah tu sifatun yang qadimah azaliyah. Maknanya ada sifat tu tadi tiada mula. Ada sifat tu tadi tiada mula. Yang berdiri, yakni ada pada zat Allah Ta'ala. Isyarat pada siapa ni? Qiyamuhu binafsi. Apa makna berdiri pada zat Allah Ta'ala? Yakni ada pada zat Allah Ta'ala? Yakni tak berhajat kepada mukhassis, yakni yang mengadakan dia. Itu yang tafsiran yang boleh terima pada sifat. Kita cerita dah ni. Sah? Habis. Yang menuntuti ia, ni isyarat pada ta'alluq dah ni. Isyarat pada ta'alluq. Yang menentu. Sini musannif guna menentu pula. Masya-Allah dah. Sini musannif guna musannif sendiri mentafannun dalam ibarat. Dan kita maklum Syekh Fatani, siapa baca kitab Syekh Fatani, dia akan faham satu benda pada Syekh Fatani, sifat dia mutafannin fil ibarah. Dia seorang yang mutafannin fil ibarah. Bacalah Abniyatul Asma' ko, bacalah Risalah Fataniyah ko, bacalah Fatawa Fataniyah ko, bacalah kitab Syekh Fatani, dia adalah seorang yang mutafannin fil ibarah. Syekh Fatani. Hak zahir sekali kalau hak kitab sama kita ngaji adalah dalam Tashil Nailil Amani. Tengok dhamir mustatir dia kadang-kadang guna dhamir mustakin. Betul? Hakadha. Masdar awal kadang-kadang masdar mutasayyad. Betul? Tu dalam ibarat tashil. Habis. Jadi bahasa sini boleh tak terjemah menentu?
Boleh. Mana hari, mana tu? Ni. Cuma dalam luar kita kadang-kadang ada kan, tak ada kan. Tu je. Hak tu lah belakang kan? Habis. Menentu. Menentu ini ia Allah. Akan mungkin. Boleh? Menentu akan mungkin. Mungkin tu isyarat kepada Allah Ta'ala. Menentu akan mungkin. Masya Allah. Tengok ibarat muafakat ni. Dengan setengah barang yang harus atasnya. Ya harus ia tu deh. Harus tu kena ada ia lah. Sebab harus tu ya juzu. Betul tak? Harus ia siapa? Ia barang. Ia ba'du barang. Betul tu? Siapa barang yang sini? Keadaan. Ingat ada tadi anak tafsir? Ba'du aiha halin. Nampak tak? Ba'du halin. Dengan setengah ini setengah keadaan yang harus atasnya. Atas apa? Atas mungkin. Boleh? Ditentukan dia seperti. Atau contoh. Oh, seperti ni. Tak apa, kita boleh baca dulu. Kalau dia kita sebut seperti ditentukan ni, dia tanjizi dah lah. Dia tak apalah, nanti kita huraikan minggu depan. Seperti ditentukan dia mungkin dengan wujud, dengan ada, atau dengan putih, atau hitam, atau dengan panjang atau pendek, atau dan umpama demikian itu. Tulis itu, yakni daripada al-mumkinati al-mutaqabilati. Daripada al-mumkinati al-mutaqabilati. Jadi insya-Allah minggu depan tu kita masuk pada al-mumkinat al-mutaqabilah lah. Minggu depan dah. Sebab kita kena habis Malawi. Boleh tak? Boleh dah? Kita sebut sama bila ngaji kitab ni kita nak dua perkara. Pertama faham kitab tu nombor satu. Yang kedua faham ilmu tauhid tu sendiri. Kita nak dua-dua. Kalau kita ni tergolong daripada orang yang boleh faham dua-dua, kita kena ambil dua-dua. Kebanyakan orang awam, dia nak faham apa? Ilmu tauhid tu dulu. Lepas tu pada ibarat-ibarat kita tak kena faku siapa dalam-dalam gini tak perlu. Faham kita tahu. Faham ilmu tauhid tu dulu. Tu tujuan dia. Atau setengah-setengah orang baca kitab Faridah ni 11 tahun, 10 tahun. Baru khatam. Tidak gitu? Habis tak kata. Wallahu alam. 3 minit atau kita sambung.